pagi kepada Puan Salimah dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Baiklah, kita bertemu lagi dalam rancangan Bicara Hati. Sebelum kita mulakan isu yang menjadi tajuk utama kita pada hari ini, mari saya perkenalkan dahulu panel-panel utama panel-panel kita yang amat saya kagumi. Yang pertama, Dr. Nurul Syamsina binti Hamid merupakan seorang pengarah syariah dari Universiti Islam Antarabangsa. Seterusnya, yang manis senyum simpulnya, Dr. Ainur Eliana binti Aziz Jaafar dari Sektor Psikologi dan Kaunseling Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Dan panel yang terakhir kita, Profesor Nur Aina Safia binti Azmi, pengarah kanan dari Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Terima kasih kepada panel-panel kerana sudi meluangkan masa untuk menghadiri bual bicara kita pada hari ini. Rakan sekalian, apakah tajuk utama isu kita pada hari ini? Topik kita pada hari ini merupakan satu isu tular di laman sosial. Namun, pada zaman Rasulullah SAW, perkahwinan merupakan satu perkara yang sangat baik dan digalakkan kerana ia mengelakkan kita daripada zina. Baiklah, sebelum kita mulakan tajuk utama kita pada hari ini, mari sama-sama kita tonton satu video klip tentang pendapat mahar atau hantaran mana lagi afdal dari salah seorang netizen kita di Malaysia. Maaf mengganggu Encik. Ya. Saya ada satu soalan untuk Encik. Pada pendapat Encik, apakah perbezaan antara mahar dan hantaran dalam isu perkahwinan? Oh, isu perkahwinan. Ya, isu perkahwinan. Mahar ni yang saya tahulah, satu mas kahwin kepada seorang wanita, lelaki kepada seorang wanita tu menjadi tanda kepada seorang lelaki tu perempuan tu hak milik dia. Itu lah dipanggil sebagai mahar. Kalau macam apa lagi satu soalan cik? Hantaran. Hantaran pula dia macam satu adat Melayu. Adat Melayu yang hantaran ni macam adat Melayu lah. Saya rasa adat Melayu. Itu dia yang saya tahu. Okey, dan pada pendapat Encik juga, yang mana lebih afdal, hantaran atau mahar? Oh, yang paling afdal semestinya mahar, sebab mahar ni menjadi kewajipan kepada umat Islam. Dan kalau macam hantaran ni dia sebagai adat sahaja dalam Malaysia ini. Itu saja. Okay. Terima kasih Encik atas kerjasama yang diberi. Melalui video klip ini, mari kita dengarkan lagi kupasan lebih lanjut tentang hantaran dan mahar yang menjadi buah mulut masyarakat kini. Saya serahkan majlis kepada panel pertama kita, Dr. Nurul Syamsina binti Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Pengerusi Majlis kerana sudi menjemput saya dalam bual bicara pada hari ini. Terlebih dahulu, sebelum saya mulakan apa yang ingin saya kupaskan pada hari ini, saya amat bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh encik netizen kita itu tadi. Mahar dan hantaran merupakan satu perkara utama dalam sesebuah perkahwinan. Namun dunia kini lebih mengutamakan hantaran berbanding mahar. Mahar atau erti kata lain merupakan mas kahwin, iaitu satu kewajipan buat sang suami untuk isteri dan merupakan hak sepenuhnya bagi seorang isteri. Suami atau keluarga tidak boleh mengambil hak tersebut sedikit pun daripada isteri itu. Namun perkahwinan tetap sah walaupun tiada mahar, tetapi perlu persetujuan daripada kedua-dua pihak atau kedua-dua pasangan. Manakala pemberian hantaran pula merupakan sebahagian daripada proses yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Perkara tersebut telah menjadi satu amalan dalam masyarakat sehingga disalahertikan sebagai satu kemewahan. Oleh itu, timbul anggapan bahawa hantaran perkahwinan lebih penting daripada mahar yang diwajibkan. Menurut syarak, mahar merupakan kewajipan suami kepada isteri atas asbab sesuatu pernikahan. Mahar ini menjadi hak mutlak kepada isteri dan suami atau ahli keluarga tidak berhak ke atas mahar tersebut kecuali dengan keizinan daripada isteri. Sebagaimana dalam Al-Quran ada menyebut beberapa istilah berkaitan mahar seperti faridah, iaitu
Satu kewajipan yang mesti dibayar kepada isteri. Mahar terbagi kepada dua, iaitu mahar musamma dan mahar misaid. Mahar musamma ialah mahar yang berupa harta, seperti yang ditentukan oleh kedua-dua pihak dengan jumlah yang ditetapkan. Sebagai contoh, ketika hari pertunangan atau merisik, kedua-dua pihak menentukan mahar pada hari tersebut. Seterusnya, mahar misail pula merupakan mahar yang tidak diletakkan jumlahnya. Contohnya ilmu dan senaka Al-Quran. Contohnya, aku nikahkan si fulan dengan mas kahwin senaskah Al-Quran. Namun dalam masyarakat kini lebih mengikut trend. Mereka lebih membesar-besarkan adat berbanding kewajipan. Misalnya isu yang terjadi pada tahun 2019, iaitu seorang gadis meletakkan nilai hantaran sebanyak 15,000 terpapar di dada akhbar kerana permintaan yang terlalu tinggi dalam meletakkan hantaran. Rakan-rakan pasti tahu bahawa hantaran merupakan satu hadiah yang merupakan wang ringgit yang diberikan oleh suami kepada isteri dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Hantaran merupakan satu adat yang kini dijadikan satu benda yang wajib. Pada asasnya, dalam Islam tidak ada nas syarak yang menjelaskan hukum mengenai hantaran. Pemberian hantaran merupakan adat atau kelaziman yang diamalkan secara turun-temurun yang kemudiannya menjadi tradisi dan dia tidak bercanggah dengan prinsip Islam. Maka ianya merupakan salah satu warisan yang dibolehkan dalam pelaksanaannya dan diterima oleh majoriti masyarakat. Justru itu dapat saya simpulkan bahawa mahar merupakan perkara yang wajib dan hantaran hanya satu adat dan tidak wajib. Lebih rendah nilai mahar seseorang lebih afdal sesuatu perkahwinan. Malah merendahkan mahar merupakan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Afif ada menceritakan beliau mendengar Umar mengatakan, janganlah kamu berlebih-lebihan memberi mahar kepada wanita. Sebab apabila hal ini menjadi kemuliaan di dunia atau akan menjadi kebahagiaan di akhirat, tentu Nabi lebih utama dalam hal itu. Tetapi beliau tidak pernah memberi mahar kepada isteri-isteri baginda lebih daripada 12 uqyah. Satu uqyah bersamaan dengan 50 gram perak. Siapalah kita mahu menunjuk-nunjuk harta sedangkan itu hanyalah pinjaman daripada Allah dan pinjaman sementara untuk kita. Sekian sahaja daripada saya. Moga-moga apa yang saya kata dapat rakan-rakan ambil ibrahnya. Sekian, terima kasih. Baru saya tahu erti mahar dan hantaran. Betul kata Dr. Syamsina. Masyarakat kini mengambil remeh tentang isu mahar dan hantaran. Sungguh padu hujah-hujah yang diutarakan oleh beliau. Bagi meneruskan lagi bual bicara kita pada pagi ini, mari kita perdengarkan pula tentang kasih sayang bak pengantin baru yang akan disampaikan oleh Dr. Aini kita. Silakan Doktor. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Jadi tajuk yang ingin saya kongsikan pada hari ini adalah kekalakan kasih sayang bak pengantin baru. Setiap perkahwinan pasti mengiktikan kemanisan kasih sayang yang berpanjangan dalam rumah tangga mereka. Ramai yang mengatakan tahun pertama dan tahun kedua perkahwinan semuanya wangi dan semuanya indah belaka. Tetapi apabila sudah mencecah tahun ke-5, tahun ke-15 dan tahun ke-30 perkahwinan, mungkin ramai di antara mereka yang lupa akan tanggungjawab untuk mengekalkan hubungan perkahwinan ini ibarat pengantin baru. Jadi bagi mengekalkan kasih sayang dan kebahagiaan itu, suami isteri haruslah memainkan peranan bersama. Antara amalan-amalan yang ingin saya kongsikan sebentar lagi bukan sahaja boleh dipraktikkan oleh pasangan baru berkahwin,
tetapi juga boleh diamalkan oleh pasangan lama yang ingin memupukkan kembali rasa cinta dan kasih sayang bab pengantin baharu. Jadi terdapat beberapa cara yang saya boleh kongsikan untuk mengekalkan kasih sayang bab pengantin baharu. Perkara pertama yang ingin saya fokuskan adalah komunikasi. Komunikasi dua hala adalah sesuatu yang utama dalam segala perkara. Bukan sahaja antara sesama pasangan, tetapi komunikasi juga penting antara ahli keluarga dan juga masyarakat sekeliling. Jika dilihat kepada konteks perkahwinan, dalam perkahwinan yang sejahtera, komunikasi yang berkesan antara suami dan isteri amatlah penting. Dalam rumah tangga juga menuntut suami isteri untuk memberikan komitmen sepenuhnya dan berkongsi hidup dalam pelbagai aspek. Jika masing-masing memendam rasa tentang permasalahan rumah tangga dan tidak meluahkan apa yang terbuku di hati, masalah tidak akan selesai dan tiada penghujungnya. Sebagai contoh, jika terdapat apa-apa yang kurang ataupun perselisihan faham, kita sebagai pasangan hendaklah memberitahu ataupun berbincang dengan pasangan kita secara berhemah. Sebagai kita tahu, sebagai manusia tiada siapa yang sempurna. Jadi kehadiran pasangan itu yang akan menyempurnakan ataupun melengkapkan kekurangan yang ada pada diri kita. Baiklah, seterusnya, pasangan juga hendaklah sentiasa bersikap prihatin dengan bertanyakan khabar atau keadaan pasangan mereka. Sebagai contoh, kita boleh tanyakan, awak sudah makan, ataupun bagaimana dengan kerja awak hari ini. Persoalan ini secara tidak langsung telah mempamerkan sifat keprihatinan dan kasih sayang antara pasangan. Tambahan pula, kata-kata pujian juga boleh kita lontarkan kepada pasangan. Kata-kata pujian yang diberikan ini sedikit sebanyak dapat menambahkan keyakinan pasangan tersebut. Pujian yang diberikan juga dapat mengubah emosi dan aura pasangan kepada aura yang lebih positif. Kesannya hari yang suram akan menjadi lebih indah dan lebih baik. Namun begitu, sebenarnya ucapan ataupun kata-kata sebenarnya masih belum cukup. Jika kita hanya ucapkan saya sayang awak, ucapan itu terlalu subjektif dan siapa sahaja boleh mengucapkannya tanpa sebarang rasa. Jadi bagi mengekalkan kasih sayang bab pengantin baharu ini, kata-kata majlis kasih sayang itu hendaklah seiring dengan perbuatan sebagai bukti yang kita benar-benar memaksudkan perkara yang dikatakan. Sebagai contoh, antara perkara yang boleh dilakukan adalah dengan memberikan hadiah kepada pasangan sebagai tanda penghargaan buat mereka. Cara ini turut disarankan oleh Rasulullah SAW sendiri, iaitu memberikan hadiah kepada seseorang. Terdapat hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, saling memberikan hadiah di antara kamu, nescaya kamu akan berkasih sayang. Oleh itu, pemberian hadiah ini bukan boleh dilakukan pada bila-bila masa. Bahan pula, hadiah ini tidak dilihat dari nilai harganya, tetapi lebih kepada nilai maknawinya. Maksudnya di sini, hadiah yang diberikan tidak semestinya sesuatu yang mahal seperti gelang emas, jam tangan berjenama ataupun beg tangan berjenama. Cukup sekadar dapat membuatkan pasangan merasa gembira, dan yang paling penting, sesuatu yang diberi itu hendaklah daripada hati, ikhlas daripada hati. Sebagai contoh, kita boleh membuatkan ucapan yang dihiasi dengan kata-kata romantis dan kata-kata penghargaan kepada pasangan kerana sudi melayari bahtera perkahwinan bersama-sama. Walaupun ucapan itu dilihat sebagai sesuatu yang biasa, namun bagi si penerima, mereka pasti akan berasa sangat gembira dan dihargai. Walau bagaimanapun, untuk mengekalkan kasih sayang ini, pasangan hendaklah menjauhi sikap ungkit-mengungkit. Jika sebelum ini anda pernah memberi pasangan anda sesuatu ataupun membantunya dalam apa jua perkara, jangan sesekali kita mengungkit tentang perkara tersebut, terutamanya apabila
anda dan pasangan bertengkar atau berselisih faham. Perkara ini menunjukkan yang anda tidak ikhlas dan anda tidak ikhlas dalam memberi bantuan atau barangan tersebut kepada pasangan. Jika perkara ini berterusan, rasa kasih sayang itu akan semakin pudar. Okey, seterusnya, setiap pasangan juga hendaklah ataupun boleh menetapkan masa-masa khusus yang boleh diluangkan bersama. Walaupun kebanyakan pasangan yang telah lama berkahwin rata-ratanya telah memiliki anak ataupun zuriat yang perlu dijaga, namun perkara ini tidak boleh dijadikan halangan untuk mereka tidak luangkan masa berdua. Okay, sebagai contoh, mungkin pada hujung minggu pasangan boleh menonton wayang bersama-sama ataupun beriadah ataupun makan malam berdua. Masa-masa yang diluangkan ini secara tidak langsungnya dapat membawa kembali rasa dan suasana ketika zaman bercinta dahulu. Okey, antara perkara yang boleh dilakukan khususnya bagi pasangan yang beragama Islam adalah mengamalkan solat berjemaah bersama-sama. Okey, sememangnya banyak ganjaran pahala yang boleh diperolehi oleh suami dan isteri jika solat berjemaah bersama-sama. Okey, perkara ini mengeratkan kasih sayang, apatah lagi apabila isteri akan mengambilkan doa suami, kemudian pasangan akan saling bersalaman serta memohon maaf. Jadi baiklah, itu saja sedikit sebanyak amalan-amalan yang boleh dilakukan dilakukan oleh pasangan yang baru berkahwin maupun yang telah lama berkahwin. Sekian, terima kasih. Siapa yang tidak inginkan dan siapa tidak impikan perkahwinan mereka bak pengantin baru sepanjang rumah tangga mereka didirikan. Begitu juga dengan seorang netizen yang telah ditemu ramah. Beliau mempunyai cara tersendiri untuk mengekalkan rumah tangga bak pengantin baru. Mari kita saksikan. Cik mengganggu, tapi saya nak tanyakan satu soalan, boleh? Boleh. Adakah cik sudah berkahwin? Ya, Alhamdulillah sudah selama 8 tahun saya sudah berkahwin. Bagaimanakah cik mempertahankan hubungan suami isteri cik? Okey, bagi saya akan menetapkan satu masa tertentu untuk khas bagi isteri saya. Contohnya pergi tengok wayang, buat dinner selepas saja habis kerja. Ni mungkin saya buat ni dalam sebulan sekali. Jadi saya ada masa untuk meluangkan masa saya dengan isteri dan bukanlah hanya kerja dan anak semata-mata. Jadi itulah cara saya mengekalkan hubungan saya dengan isteri saya. Terima kasih cik atas jawapan yang diberi. Sama-sama. Namun begitu, di sebalik kebahagiaan sudah pasti terselip kedukaan yang tidak digemari oleh para wanita walaupun ia digelar payung emas. Saya pasti sudah tentu rakan-rakan sekalian boleh meneka apakah tajuk kemuncak isu perkahwinan kita pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa, ayo kita persilakan panel terakhir kita. Profesor, apakah pendapat Profesor tentang poligami yang menjadi penggemar si Adam? Terima kasih Cik Pengerusi Majlis. Seterusnya kita ke isu perkahwinan yang seterusnya, iaitu isu poligami. Poligami adalah manis bagaikan madu bagi sesetengah pihak, namun juga poligami ini pahit bagaikan empedu bagi setengah pihak juga. Tapi poligami ini boleh menjadi salah satu saham di akhirat sekiranya si suami yang berpoligami menjalankan tanggungjawab dengan baik. Tetapi poligami juga boleh membawa langkahnya ke neraka jika sekadar tanggungjawabnya tidak mengikut syariat Islam yang telah ditetapkan. Hadirin dan hadirat sekalian, tuan dan puan-puan sekalian, poligami menjadi buruk. Seperti kita tahu, Islam telah menggariskan panduan hidup yang sangat indah. Maksudnya dekat sini poligami juga sangat indah, tetapi poligami ini boleh menjadi buruk jika si suami tidak berlaku adil kepada isteri-isterinya, jika si suami tidak mengikut peraturan syarat yang telah ditetapkan oleh Islam. Hal ini boleh menyebabkan golongan barat, kaum barat, orang-orang barat menghina dan mencemuh salah satu sunnah Rasulullah SAW ini. Para wanita Muslim, golongan-golongan wanita juga lazimnya akan takut dan menentang sehebat-hebatnya poligami ini kerana mereka takut suami berlaku tidak adil sekiranya si suami tidak mengasihi mereka seperti dulu lagi.
Jadi, sebagai seorang yang berpoligami, kita patut menjalankan poligami ini. Patut menghidupkan sunnah-sunnah poligami yang ada dalam kehidupan berpoligami ini agar mendapat ganjaran pahala. Hakikatnya, mengapa Islam membenarkan poligami adalah untuk membuktikan bahawa golongan Adam ini mampu dan tabah untuk memikul satu tanggungjawab yang berat itu. Untuk memikul dengan baik dan menjalankan tugas mereka sebagai seorang suami dengan baik. Hikmah kepada adanya poligami ini, tuan-tuan dan puan-puan, hikmah apabila kita sebagai seorang lelaki berpoligami adalah dapat menjaga kebajikan kaum wanita yang nasib mereka yang kurang baik, dan dapat menjaga hak-hak mereka yang selama ini tidak jaga, khususnya kepada wanita janda, anak dara lanjut usia, kepada wanita miskin. Dan apabila kita memperisterikan golongan-golongan wanita sebegini, maka hak mereka, kebajikan mereka akan sentiasa terjaga, seperti kesihatan mereka sentiasa terjaga, keselamatan mereka juga sentiasa terjaga. Malah Rasulullah SAW sendiri, iaitu Rasul kita, Nabi kita, juga mempunyai 11 orang isteri, di mana majoritinya isteri-isterinya merupakan seorang janda. Ingatlah tuan-tuan dan puan-puan bahawa sememangnya poligami ini boleh menjadi satu ibadat, ya tuan-tuan dan puan, dan ia bukan nafsu semata-mata. Dan barang siapa yang berpoligami ini melakukan dengan penuh rasa ibadat, rasa ikhlas, niscaya dia akan mendapat ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendapat pahala daripada pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan mendapat rahmat di dunia dan di akhirat. Namun tuan-tuan dan puan-puan, jika kita dapat melihat hakikat yang sebenar di Malaysia, suami yang berpoligami ataupun mereka yang tahu diri mereka itu tidak mampu untuk berpoligami, memaksa diri untuk berpoligami seperti dengan tidak melakukan tanggungjawab dengan betul dan sempurna. Kebanyakan di Malaysia, statistik di Malaysia, kita dapat lihat bahawa mereka yang berpoligami ini lebih mementingkan dan mengutamakan isteri muda daripada yang lebih tua. Hal ini tidak sewajarnya berlaku, ya tuan-tuan dan puan, kerana kedua-dua isteri itu adalah tanggungjawab yang mereka perlu pikul di dunia dan di akhirat. Kita dapat memetik daripada hadis riwayat Ahmad bin Hanbal yang berbunyi, barang sesiapa yang mempunyai dua isteri lalu dia cenderung kepada salah satunya dan tidak berlaku adil kepada kedua-duanya, niscaya sewaktu di akhirat kelak dia akan datang dengan pinggangnya miri dan hampir jatuh sebelah. Jadi berdasarkan hadis ini jelaslah bahawa suami yang berpoligami perlulah berlaku adil terhadap isterinya. Layanan sepatutnya ada, sayang sepatutnya hadir. Para suami perlu berlaku adil terhadap setiap tindakan mereka. Contohnya seperti nafkah, ya tuan-tuan dan puan-puan. Nafkah perlu diberikan kepada dua keluarga dan bukannya satu jika kita mempunyai dua orang isteri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa yang berpendapatan rendah perlulah fikir 10 kali untuk mengahwini dua isteri. Kasihanilah isteri, ya. Janganlah berfikir berkahwin hanya untuk nafsu semata-mata. Saya pernah berjumpa dengan seorang lelaki yang telah berpoligami, yang mempunyai dua isteri, tapi mempunyai masalah kewangan, mempunyai kesempitan hidup, dan isteri-isterinya juga bergantung hidup kepadanya, bergantung kepada pendapatannya sahaja. Dan disebabkan kejadian itu, si suami terpaksa berhutang sana sini, melakukan satu pekerjaan ke pekerjaan lain semata-mata untuk menyara keluarga. Hal ini tidak sewajarnya berlaku sekali kita tahu yang diri kita ini tidak mampu dari segi kewangan, dari hidup. Usahlah berpoligami kerana akan memudaratkan kehidupan kita. Dan saya juga pernah berjumpa dengan seorang lelaki kaya yang mempunyai latar belakang keluarga yang baik, keturunan yang baik, pekerjaan yang baik, namun poligami ini mendapat tentangan daripada keluarganya. Kita dapat lihat, ya, bahawa dunia sekarang semakin terbalik, ya.
Jadi perkara ini tidak sewajarnya berlaku. Fikirlah sebaik-baik mungkin sekiranya ingin berpoligami. Walau bagaimanapun, sekiranya seorang wanita itu ditakdirkan bahawa hidupnya akan bermadu, usahlah berterusan murung, usahlah biarkan emosi negatif merasuki seluruh kehidupan kita. Usahlah berfikir yang buruk-buruk bahawa apa yang menimpa diri kita ini adalah satu bencana. Sebagai manusia biasa, sebagai hamba Allah, sememangnya kita akan ada perasaan marah, benci, sedih, menyakitkan hati, sehingga kita sampai satu tahap kita boleh rasa tak mahu maafkan seseorang. Tapi tak mahu maafkan seseorang apabila kasih sayang kita, kesetiaan kita selama ini dikhianati oleh seseorang yang kita sayang. Tapi ingatlah, jangan biarkan emosi negatif mengganggu diri kita seolah-olah kita tak ada lagi peluang hidup, seolah-olah dunia kita menjadi gelap. Tak usah berfikir sebegitu. Sesungguhnya perkara-perkara sebegini akan mempengaruhi kehidupan seharian kita, daripada kita seorang yang ceria menjadi seorang yang murung, seorang yang sihat menjadi seorang yang sakit. Jadi usah biarkan perkara-perkara ini merasuki diri kita. Kita seharusnya lebih positif tentang apa jua yang berlaku dan yakinlah bahawa setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Kesimpulannya, sebagai seorang hamba Allah, ingatlah bahawa Allah adalah sebaik-baik perancang. Sesungguhnya perancangan Allah itu adalah perancangan yang maha hebat, yang paling hebat. Sentiasa bermuhasabah diri, sentiasa bersangka baik kepada Allah. Yakinlah bahawa perancangan Allah itu adalah yang terbaik. Dan yakinlah bahawa Allah yang mengizinkan suami kita dicintai oleh wanita lain. Allah juga yang mengizinkan bahawa suami kita mencintai orang lain. Dan Allah juga yang mengizinkan kita untuk berkongsi kasih dengan orang lain. Sebenarnya Allah itu adalah pemegang hati-hati makhluknya. Jadilah, sekian itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Berjumpa di masa yang akan datang, sekiranya ada rezeki, insya-Allah. Tamat bicara Prof kita, maka tamatlah sudah bual bicara kita pada pagi ini. Sebelum saya menutup bual bicara ini, saya ingin menyusun 10 jari memohon ampun jika tersilap bicara dan tergores hati. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para panel kerana sudi hadir walaupun mempunyai komitmen yang lain. Tidak ketinggalan juga kepada para rakan yang sudi memberikan sepenuh perhatian. Kita jumpa di lain hari. Sekian, terima kasih.